Yang kita nak fokus yang awal tadi. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, dan kaum Nabi Syu'aib. Ini adalah kisah kaum-kaum yang cukup penting untuk kita faham, untuk kita hadar. Kerana kebiasaan, perlakuan, penderhakaan dan bentuk pengingkaran mereka sudah membarah sampai ke zaman kita. Sebagai contoh, apa kemungkaran yang paling jelas yang berlaku pada zaman Nabi Nuh sehingga Allah mendatangkan banjir besar untuk reset mereka? Hak nombor satu kita kena pegang, hak ni 100%, 100%. Semua yang dibinasakan, semua yang dibala, semua yang diazab tu 100% menentang para Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah pada mereka masa tu. Hak ni kena setuju, hak ni kena sepakat 100%. Bila mari Nabi Nuh memberikan dakwah, menyatakan hujah, mendatangkan dalil, sekian, maka ditentang. Mari pula kaum Ad, mari Nabi Hud, ditentang. Mari pula Nabi Saleh, mari pula kaum dia Samud, ditentang. Mari Nabi Hud, dakwah pada kaum dia, ditentang. Mari Nabi Syu'aib, dakwah pada kaum dia, Ashabul Aikah, kaum dia, kaum Madian, ditentang. 100% daripada mereka menentang dakwah dan ajakan para Nabi dan Rasul supaya mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi cebisan-cebisan lain yang menambahkan kemurkaan Allah atas mereka disebabkan perbuatan mereka. Nabi Nuh, zaman dia terkenal dengan zaman penyembahan berhala. Banyak tempat dalam Quran menyebutkan antaranya berhala yang bernama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nas. Ini adalah berhala-berhala yang ada pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik, apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam? Ialah terjadinya pengaidolaan, pengkultusan ataupun terlampau-lampau di dalam memberikan penghormatan dan penyucian terhadap tokoh-tokoh tertentu. Sememangnya berhala-berhala yang ada pada zaman itu adalah terdiri daripada golongan manusia-manusia yang baik, golongan manusia-manusia yang soleh. Tetapi selepas kewafatan mereka, selepas mereka meninggalkan dunia ini, seorang demi seorang, ada sebahagian riwayat di dalam kitab tafsir menyebutkan kematian mereka berselang sebulan-sebulan. Maksudnya lepas bulan, mati hak ni. Lepas bulan, mati hak ni. Dan ada riwayat yang menyebutkan sejauh setahun seorang secara senggang. Setahun mati hak ni, setahun mati hak ni, sehingga mereka telah kehilangan orang-orang yang mereka anggap baik dan soleh dalam kehidupan mereka. Yang mana sebelumnya, apa-apa mereka mengharapkan kepada manusia-manusia yang dianggap soleh dan mulia ini, kerana doa-doa mereka dimakbulkan dan dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila mereka telah kehilangan tokoh-tokoh ini, maka sebahagian daripada mereka telah merintih seolah-olah mereka telah kehilangan manusia-manusia yang baik dalam hidup mereka sampai membawa kepada pemakaman dan kubur masing-masing. Pi ke kubur, pi ke makam manusia-manusia yang baik dan soleh inilah mereka seolah-olah meratap dan merintih. Siapa lagi yang mereka boleh harapkan selepas kematian dan pemergian tokoh-tokoh tadi? Dan dalam keadaan inilah Abang Tan masuk lubang. Tahu Abang Tan? Setan lah. Setan masuk lubang. Setan menyamarkan diri masuk dalam kelompok mereka. Memberikan cadangan, memberikan idea supaya tokoh-tokoh ini dibuat apa? Dibuat idola dalam bentuk ukiran-ukiran, dalam bentuk arca dan rupa, yang akhirnya diminta supaya diletakkan pada tempat-tempat yang selalu menjadi tempat ibadah dan tempat mereka berceramah kepada manusia sewaktu mereka hidup. Asalnya buat saja sebagai bentuk peringatan
Buat patung kawan ni, buat patung kawan ni, buat patung kawan ni. Letak tempat-tempat yang dia biasa beribadah dan bertemu dengan orang ramai. Lama kelamaan, setiap generasi itu pasti berubah. Dan apabila tidak diperingatkan, apa yang akan berlaku? Orang tua akan meninggalkan dunia dan generasi seterusnya tetap akan meninggal. Tapi yang tak meninggal siapa? Abang Tan tadi ya. Jadi dalam setiap masa dan setiap zaman, dia manipulate dan eksploitasi keadaan seterusnya. Kerana tiadanya peringatan terhadap hal tersebut. Kalau kali ni dia mari, Datuk Hang dulu terlupa. Dia kena kalung bunga dah. Contohlah saya nak suruh senang faham tu. Lepas tu kena perasak, kena buat tu, kena buat ni, dia jadi lebih-lebih. Last sekali pada tahap memohon dan meminta kepada idola-idola yang diarca, dipatung, diberhalakan tadi. Terlupa dah tempat permohonan sebenar, terlupa dah tempat hajat sebenar, terlupa dah tempat meminta sebenar, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu patung-patung tadi dijadikan sebagai sandaran, penisbahan dan wasilah untuk lebih doa mereka diterima dan dimustajabahkan oleh Allah melalui patung-patung orang-orang yang dianggap soleh dan mulia di sisi mereka. Daripada peristiwa inilah tercetusnya penyembahan kepada berhala. Sebab tu dalam agama kita dilarang pelampauan, menghormati dan mengkultuskan seseorang tokoh sampai terlebih-lebih. Tu baru tahap tu. Apa yang berlaku pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Akibat ghulu dan pelampauan manusia, hanya seorang hamba Allah yang bernama Isa, anak kepada Maryam dengan gelaran Al-Masih, yang Allah bagi kedudukan dan pangkat Nabi dan Rasul, yang Allah bagi kelebihan, keistimewaan dengan mukjizat-mukjizat tertentu, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang penyakit sopak, boleh mengetahui apa yang disimpan oleh ibu dan keluarga masing-masing. Akibat pelampauan nak menyucikan dan kultuskan satu-satu individu sampai tahap lebih daripada berhala tadi. Apa yang jadi? Isa itu diangkat mereka sehingga menyamai level ketuhanan. Anak Tuhan. Ataupun konteks Trinity 3 in 1. Jadi kalau tanya hak mana Tuhan, hak mana? Jadi kalau Nabi Isa itu sendiri Tuhan, Yesus itu Tuhan, jadi bila dia berdoa pada siapa? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Tapi semua tu sama, satu. Tiga dalam satu. Tapi waktu kawan ni berdoa pada siapa? Waktu kawan ni mati di tiang salib, siapa yang mati? Jadi pening. Tapi tak apalah. Dah kita nak hamba tadi daripada hulu tu, mengangkat seorang hamba Allah yang cuma diciptakan Allah pada tahap ketuhanan. Masuk dia jadi Tuhan ke, masuk dia jadi anak Tuhan ke, masuk dia jadi the family tree of God ke. Bahkan benda ni berlarutan pada zaman jahiliah. Kebanyakan daripada Bani Khuza'ah juga mengangkat benda yang serupa. Iaitu menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Malaikat tu mereka anggap anak perempuan Allah. Dan juga pernah berlaku kepada Bani Israel dulu. Lebih awal daripada Nabi Allah Isa alaihi salam, bila orang-orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu anak Allah. Siapa Uzair? Nabi Uzair kan? Kalau dalam Taurat dia tak sebut Uzair, dia sebut Ezra. Kalau jumpa nama Nabi Ezra, itu adalah Nabi Uzair. Biasa nama dia akan dicantum dengan Nabi Nehemiah. The Book of Ezra, Nehemiah. Orang Yahudi lagi awal mengatakan Uzair anak Allah. Nabi Isa kemudian disebut oleh orang Yahudi dengan anak Tuhan. Dan orang-orang Arab zaman jahiliah dulu, malaikat adalah anak-anak perempuan Tuhan. Jadi ini berlaku pelampauan. Tapi kembali kepada konteks penyembahan berhala. Bila kita gabungkan penentangan terhadap dakwah para Nabi, diikuti dengan apa? Bukan setakat menentang. Orang ajak cara baik, tentang. Orang cakap dengan hujah, tentang. Orang cakap dengan reason, tentang. Dia tak berhenti di situ. Tetapi ada permainan lain yang dimainkan dalam masyarakat untuk membunuh karakter Nabi dan Rasul itu. Ini yang disebut sebagai apa dia? Assassination character. Pembunuhan watak. Dia bukan setakat menolak
tapi menghina Nabi dan Rasul tersebut, mencaci maki Nabi dan Rasul tersebut, membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada kena-mengena dan tidak berasas pada Nabi dan Rasul tersebut, melarikan orang lain ataupun masyarakat daripada mendampingi dan mempercayai Nabi dan Rasul tersebut. Itulah habuan yang diterima oleh para Nabi dan Rasul dalam sejarah dakwah perjalanan mereka. Tak berhenti di situ. Ditambah pula dengan bebanan dosa-dosa, keburukan dan maksiat mereka dari sudut penyembahan berhala. Maka dari itu, layak atau tak layak, patut atau tak patut, Allah membinasakan mereka. Dengan apa? Banjir besar. Itulah habuan untuk mereka.